saya bekerja untuk memastikan supaya Perak dapat dibangunkan melalui misi Aman Jayanya. Dan kali ini kita ingin melihat negara kita kembali sebagai sebuah negara yang disegani di peringkat antarabangsa. Ada yang mengatakan bahawa tidak berasa asing. Saya ingat tidak, kerana saya menganggap bahawa Datuk Seri Anwar pernah berada di dalam parti UMNO dulu. Kalau malam itu juga, kalau ditakdirkan pukul 2 ke pukul 3 pagi, pukul 3 pagi juga kita membuat keputusan-keputusan penting. Sedikit berbeza kerana dulu mentadbir negeri, sekarang ini saya dipertanggungjawabkan untuk mengetuai sebuah kementerian di peringkat negara dan juga untuk menjaga ehwal luar negara. Jadi dari segi pengalaman, dari segi pentadbiran sedikit sebanyak, saya merasakan tidak banyak beza dari segi kalau dulu saya mempengerusikan Exco, sekarang ini saya berada dalam kabinet. Urusan Exco, urusan kabinet biasanya dari segi perbincangan, paper yang dibincangkan, maksudnya dari segi strukturnya tidak banyak berbeza. Cuma paper itu tentunya berkaitan dengan negara, yang satu lagi berkaitan dengan negeri. Itu yang pertama. Yang kedua, dia juga melibatkan isu-isu antarabangsa yang perlu ditangani. Jadi ia merupakan cabaran baru kepada saya untuk memberikan sesuatu yang terbaik. Dulu saya bekerja untuk memastikan supaya Perak dapat dibangunkan melalui misi Aman Jayanya. Dan kali ini kita ingin melihat negara kita kembali sebagai sebuah negara yang disegani di peringkat antarabangsa, dan kita perlu berusaha bersungguh-sungguh bekerja untuk negara kita. Bagi saya ialah apa yang berlaku, ia merupakan satu ketentuan Allah. Apapun kita menganggap bahawa ia merupakan satu tanggungjawab yang perlu kita lakukan. Meskipun perjalanan politik kita, ya, kadang-kadang kita merancang yang begini, tetapi apa yang berlaku Allah tentukan. Bagi saya menganggap juga bahawa ini merupakan satu perjalanan yang ditentukan oleh Allah. Meskipun saya tidak menjangkakan sama sekali untuk berada dalam keadaan ataupun di peringkat ini, kerana saya selalu biasanya berada bukanlah di hadapan, saya berada orang di belakang apa semua, tapi cuba memberi satu yang terbaik. Ya, saya menganggap bahawa ini merupakan satu perjalanan sejarah politik. Paling mustahak ialah bagaimana kita dapat bekerjasama memberikan yang terbaik di bawah kepimpinan Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar, untuk kita bergerak ke hadapan membina negara Malaysia kita. Jadi mungkin ada yang mengatakan bahawa tidak berasa asing. Saya ingat tidak, kerana saya menganggap bahawa Datuk Seri Anwar pernah berada di dalam parti UMNO dulu, dan kita pun dalam zaman pemuda. Kita dulu berada di dalam pemuda UMNO, dan jadi nak kata terlalu asing pun tidaklah, kerana kita melalui, saya daripada Kilang Pemuda. Jadi Datuk Seri Anwar daripada Kilang Pemuda, Datuk Zahid daripada Kilang Pemuda. Cuma ditakdirkan saya, Datuk Zahid dan Datuk Seri Anwar pergi masuk dalam penjara kan, itu. Tapi itulah itu. Dia merupakan satu proses turun naik dalam zaman. Mungkin ada rasa
ya pahit manisnya, ya, kita pahit maung, tapi lebih kepada ya perjalanan yang kita pun kita merancang macam saya sebutkan tadi, tetapi Allah Maha perancang, menentukan dari segi pada, tapi yang paling mustahak yang saya sebutkan tadi, bagaimana kita menggunakan peluang yang ada, ruang yang diberikan ini untuk memberi khidmat yang terbaik kepada negara kita. Perkara asas ialah saya tidak tunggu untuk mendapatkan proses laporan yang kena melalui beberapa tahap. Dan saya berterima kasih kepada tim saya di Wisma Putra, di mana mereka dapat bekerja secara bersama dengan saya, dan ada kalanya kita terpaksa tidak mengikut norma biasa, kerana kita tahu bahawa di sana ada krisis yang perlu diselesaikan, yang perlu diambil keputusan yang pantas. Jadi kepantasan membuat keputusan itu sangat mustahak. Dan selepas saya maklumkan kepada Yang Amat Berhormat dengan kadar yang segera, tidak lagi menunggu esok pagi baru nak sebut. Kita pantas kalau malam itu juga, kalau ditakdirkan pukul 2 pukul 3 pagi, pukul 3 pagi juga kita membuat keputusan-keputusan penting, kerana akibat daripada tempoh jarak masa yang berbeza, ya, 6 jam, 6 jam yang berbeza. Jadi kita tak perlu tunggu lagi, kita tak boleh nak tunggu besok pagi baru kita nak buat keputusan, kerana keadaan yang sangat berbahaya. Jadi itulah antara keputusan-keputusan penting yang perlu kita buat untuk menyelamatkan rakyat Malaysia yang sedang terkepung di waktu itu, di tengah-tengah kota raya Khartoum, dan mereka tidak boleh pergi ke mana, dan bagaimana usaha nak keluarkan rakyat Malaysia di waktu itu. Dan itulah antara perkara penting yang kita buat. Dan yang keduanya, dari segi memberikan kuasa juga kepada duta kita untuk membuat keputusan yang terbaik di waktu itu, ketika dia berada dalam suasana itu. So saya perlu percaya kepada dia setiap keputusan dia, dan itu dianggap sebagai risiko, ya, kalau berlaku apa-apa. I have to make decision di waktu itu. Dan alhamdulillah, dengan saya telah berbincang dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memberi arahan, dan Perdana Menteri sendiri pun bersama-sama dengan kita untuk kita bergerakkan, termasuklah dengan memberi cuba menghubungi pihak jeneral yang perang itu. Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Haji Hassan ataupun Tok Mat telah diberi tanggungjawab untuk menjadi Ketua Perunding Pengarah Pilihan Raya dalam soal pembahagian kerusi dengan pihak PH, dan ia telah pun dibincangkan. Soal perbincangan di peringkat Barisan Nasional telah pun dibuat, dan demikian juga di perbincangan awal telah pun dilakukan dengan pihak PH. Dan dari segi kesulitan perbincangan itu, saya fikir tidak timbul, ya, tidak nampak begitu sukar, kerana kita bergerak atas asas-asas yang ada, jumlah kursi yang ada. Tetapi dalam masa yang sama kita harus ingat untuk memastikan supaya berlakunya agihan yang baik, dan kedudukan parti-parti yang ada di dalam pembentukan kerajaan perpaduan ini dapat diagihkan. Mungkin sebagai contoh, ada kawasan yang kita lihat agihan yang kedudukan kerusi yang terlalu besar untuk satu parti dia, dan akan mengakibatkan semangat kerajaan perpaduan itu tidak akan berlaku di negeri yang berkenaan. Tetapi apa yang sedang dibincangkan ialah supaya ada ruang untuk kita turut berbincang,
ya, bagaimana kita nak meletakkan calon-calon yang ada juga daripada kalangan parti-parti daripada rakan-rakan kita yang lain. Jadi dalam arti kata yang saya sebutkan, dia tidaklah terlalu rigid, dan juga yang keduanya mesti ada kesesuaian di tempat yang berkenaan. Ya, takkan kita nak ambil oleh kerana kita tahu kawasan itu kalau letak calon dari parti ini mungkin akan tewas, maka tentunya kita akan berbuat demikian. Jadi apa yang saya nak sebutkan di sini ialah dari segi semangat perbincangan pengagihan kerusi itu menjadi begitu bertimbang rasa, ada kita saling faham, memahami, dan juga memahami landscape politik di setiap kawasan yang berkenaan.